Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar saudara? Doa saya agar anda semua sihat walafiat. Saudara, saya harap anda tidak terganggu. Rasanya TV itu dah slow sikit tu, okey lah tu. Saudara, apa khabar saudara Mustafa Ilyas, saudara Syarul Azam, saudara Zamari LC, selamat malam. Saudara Syah Ibrahim, terima kasih kerana sudi menemani saya saban malam dalam live yang tak seberapanya, saudara. Saudara Muhammad Nazri Shah, saudara Zul Azro, saudara Syam Salam, saudara Puan Rohani Nordin, saudara Fazil Yub, Kuih Seruh, Zaini Castello, saudara Syakawi Said, saudara Muhammad Asri Dir, Muhammad Radi. Saudara, jangan lupa like and share dan subscribe. Sebab kadang-kadang banyak teman-teman menghubungi saya, kenapa tak ada notification? Sebenarnya bukan tak ada notification, ada. Tetapi bila Facebook ni selepas 30 hari, dia akan hilang. Jadi kena subscribe balik. Jadi jangan lupa saudara, subscribe, share dan likes dengan teman-teman yang lain. Saudara, begitu juga di Instagram. Apa khabar saudara Puan Mimah Kitchen, saudara Yaman Waras, saudara Nur Rashid Hussein, saudara Muhammad Fuad, saudara Raja Kamal, Raja Baizal, apa khabarku? Saudara Ikram Korlin, saudara Hazul Aidi, selamat malam. Begitu juga saudara Zainal Abidin, saudara Nazar K97, waalaikumsalam. Ini teman di Instagram, saudara Syukur Jamil, saudara Sinar Abbas, apa khabar Datuk Syukur Jamil, ya? Saudara Muhammad Amin Jack, Mamo, Jakal Lilung, Puan Nur Maria, Mudim Kelate, saudara Puan Nuriah Arsyad dari Hutan Melentang, saudara Muhammad Sapri, saudara Abdul Hamid dari Kuantan, Rantapan Kasih, begitu juga dengan saudara Muhammad Johari, saudara Samsul Anwar, Puan Hamisah Desa dari Shah Alam, ya Puan Hamisah, saudara Muhammad Paridun Tukiman, apa khabar? Saudara Abu Seman Hashim, selamat malam. Saudara Cahaya Bulan, begitu juga saudara Syahrul, Puan Syarifah Apipah dan Abdul Ham, saudara Mankidal, saudara Aziz Izam di Instagram, saudara Salim Yasin, Puan Rusni Kuringot, Effendi, saudara Rosli Rahim. Terima kasih saudara, sebab saya tak boleh menyantuni semuanya. Pertama, yang kedua laju sangat, yang kedua mencungap saya nak menyebut namanya. Terima kasih kerana hadir. Cuma saya pesan, jangan lupa like, share dan subscribe. Itu yang paling penting saudara. Ya, saudara Abdul Hamid, saudara Mikomo, bila subscribe, dia akan memberi notification. Selalunya Puan Nur Haidah Mahmud daripada Kajang, Puan. Selalunya notification ni akan hilang selepas 30 hari. Lepas 30 hari kena subscribe balik. Jangan lupa saudara, Amir Hijaz Fans, sentiasalah like, share dan subscribe saudara. Baik saudara, saya harus meneruskan pencerahan pada malam ini. Sebab daripada laporan yang saya dapat daripada saudara Jamil Idris dan saudara Rio, awal pagi tadi beliau mengirimkan kepada saya kedudukan COVID. Hari ini hari Selasa saudara, 4 Oktober. Hari yang ke-930. Kita mengira hari je lah. 930 hari dah saudara. COVID-19 melanda negara kita, masih belum ada usai. Bagaimanapun saya nampak dari kiriman daripada saudara Jamil Idris dan juga saudara Rio, ada pengurangan semalam daripada 1,360 kepada 1,244 jangkitan. Ini menjadikan jumlah jangkitan keseluruhan 4,845,109. Yang sedihnya ada 2 pula kematian. Begitulah keadaan saudara. Jadi berhati-hati. Jadi dapatan saya terdapat peningkatan pula di 5 buah negeri. Walaupun disusut, tapi ada 5 buah negeri yang ada meningkat. Susut di 9 buah negeri. Alhamdulillah. Labuan sifar saudara. Sementara Melaka kekal 39 dan Perak juga kekal 98. Tidak ada perubahan daripada kemarin dan semalam. Jangkitannya, ya, Selangor susut kepada 455. Wilayah Persekutuan, alhamdulillah susut yang banyak, iaitu 159. Sabah juga susut kepada 110. Cuma 3 negeri masih lagi berada di angka di atas 100. Yang lain berada di bawah 100. Saudara, itu gambaran yang saya perlu jelaskan pada saudara. Alhamdulillah, 3 buah negeri harus mempertahankan supaya menyusutkan jumlahnya.
tidak berterusan, ya saudara. Dan pastikan kita menjaga penjarakan sosial, sambil itu jaga kebersihan, jaga diri kita dan keluarga kita, ya saudara. Saudara Ating, saudara Bunga Matahari, saudara Mat Syahril, begitu juga saudara Osman Abdullah di Instagram. Saudara Mudim Kelantan, saudara Fazilah Awang daripada Penang, ya saudara Fazilah, saudara Husin. Terima kasih. Love you. Baik, saudara. Kita minta izin seketika untuk segmen e-commerce. Ini berniaga lah, saudara, dalam keadaan yang sukar begini. Jika anda mempunyai produk mahu diwawarkan, hubungi Al-Azhar di talian 011-330-41241. Dengan Al-Azhar, ya saudara Mak Semana, jangan lupa setangi Al-Bakur dan minyak wangi haruman daripada Timur Tengah. Memang wangi, saudara. Saya sentiasa menyarankan, pesanlah daripadanya, saudara dari Sungai Siput. Sudah lalu hadir saudara Izwan Awin dari Sungai Siput. Saudara Izwan. Al-Azhar juga memasarkan minyak wangi. Kalau tanya dengan saya, yang saya sarankan Amir Al-Khud, saudara Darwan Muhammad, saudara Habibah binti Jonet, Raja Kamal, Salinah, ya, Raja Kamal di Instagram. Begitu juga dengan Ibjah Ismail Maligolo. Nama sedap. Ya, apa khabar? Dr. Saudara IR Sofian. Saya mendoakan agar saudara IR Sofian, insinyur kita di Kelang, sihat walafiat dan bahagia bersama keluarga dan anak-anak. Baik, saudara. Kalau anda tidak dapat menghubungi Al-Azhar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300, ya, Chang Samsuri. Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Harga lama, saudara. Dan sedap dimakan. Boleh makan dengan nasi, dengan roti, ya, saudara Ibrahim Cik Muda, anak B, saudara Muhammad Faizan. Itu juga saudara Puan Umi Kalsum, saudara Husin, Zaha Rosli Mak, saudara Rosli Malik, ya, saudara. Dan kalau teman-teman yang tinggal di Lembah Kelang, ya, Cik Fauzur, Cik Omar, boleh hubungi Syauqi di talian 012-357-5703 untuk mendapatkan bekalan buah-buahan yang manis, grade AAA, harga lebih murah di pasaran. Buah-buahan tersebut terus dihantar ke rumah saudara. Tentulah saya sentiasa menyarankan, ini recommend ni, hand grenade kata orang, memang sedap saudara. Iaitu Popiah Sira Lady Maria. Sedap saudara, memang sedap. Mengasyikkan, harga murah, tak mahal mana pun. Dengan rasanya yang sedap, rangup, manis, ada pedasnya, saudara. Dan mengasyikkan. Tambah-tambah bila kita melabun. Saudara hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Dan akhir sekali, ini untuk teman-teman yang nak berniaga. Boleh. Sebab tim Nur Aisyah sedang mencari teman-teman untuk menjadi agen produk kosmetik wanita yang mesra, air sembayang dan harga mampu milik. Terdapat juga makanan segera, susu dan sebagainya. Saudara boleh hubungi tim Nur Aisyah di talian 018-279-4288. Saudara jangan lupa hubungilah tim Nur Aisyah untuk mendapatkan bekalan mahupun untuk menjadi agen kawasan saudara. Baik saudara, itu saja ini segmen e-commerce kita. Saudara, hari ini, petang tadi, selepas saya balik daripada menghadiri pertemuan antara ketua-ketua bahagian UMNO dengan Presiden dan Perdana Menteri di PWTC, saya menerima berita duka, saudara. Begitulah keadaannya. Saya kehilangan seorang sahabat. Sahabat saya, Allahyarham Admiral Datuk Mat Rabi. Itu mantan Panglima Tentera Laut, telah pun kembali ke negeri abadinya. Jadi kepada seluruh keluarga Allahyarham Datuk Admiral Mat Rabi, saya mengharapkan bertabahlah menerima dugaan. Sebenarnya saudara, saya terasa kehilangan seorang sahabat yang kami sering bercanda akal fikir. Saya selalu berbahas dengan beliau berhubung dengan situasi politik, situasi ketenteraan, dan orangnya baik, teramat baik bagi saya saudara. Orangnya jujur dan ikhlas. Jadi saya mohon teman-teman semua, marilah kita sedekahkan Al-Fatihah. Semoga roh Allahyarham Datuk Mat Rabi ini ditempatkan oleh Allah di kalangan orang-orang yang dikasihi dan diterima setiap amal baiknya. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Begitulah saudara, hidup ini pertunangannya adalah kematian. Saya bila tengok terima berita itu sedih. Sebab sebenarnya saya dengan Allahyarham Datuk Marabi ini, kami sering bercanda akal fikir dan berdebat, samping itu berentap di lapang sasar padang golf. Saya kehilangan seorang sahabat yang begitu baik, saudara. Apa nak buat? Pada Datin, saya harap tabah Datin. Kerana inilah naluri kehidupan kita. Saudara, baik, kita masuk segmen naluri kehidupan, saudara. Sebenarnya, saudara, rasa malu itu adalah fitrah manusia. Dan dia bertambah apabila dilatih dan semakin berkurangan jika diabaikan perintah-perintah agama dan norma-norma syariat. Dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Muslim, terdapat banyak hadis yang menyentuh sifat malu itu, saudara. Antaranya, hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Dia menceritakan bagaimana Rasulullah SAW bersabda, iman mempunyai cabang lebih daripada 70 cabang. Yang paling utama adalah sentiasa kita membacakan atau mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Artinya, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah dan Nabi Muhammad itu adalah Rasul Allah, saudara. Dan yang paling rendah adalah menyingkirkan hal-hal yang membahayakan di tengah jalan. Kalau kita mengutip kayu-kayu, ranting-ranting kayu tengah jalan, kita buang atau ketepikan, itu juga adalah antara sifat iman, saudara. Dan rasa malu merupakan sebahagian daripada keimanan. Malu juga, saudara, adalah sifat yang berada dalam diri seseorang yang dapat mencegahnya daripada melakukan perkara-perkara tidak terpuji. Bila tidak terpuji itu terkejilah, saudara. Malu adalah sebahagian daripada keimanan dan juga salah satu karakter keimanan. Pada dasarnya, sifat malu tumbuh apabila sikap kita berhati-hati diikuti dengan menjauhi ucapan ataupun tindakan kurang baik. Meskipun sebenarnya perbuatan itu dibolehkan dan tidak ada yang mencelanya. Tapi kita harus rasa malu, saudara, kalau kita mengatakan sesuatu, sama ada kita berbohong atau menipu dan sebagainya. Jadi malu mempunyai hubungan erat dengan akhlak mulia seseorang. Jadi kita harus menjaga kemuliaan diri, iaitu al-ifah. Kemuliaan diri adalah al-ifah dalam bahasa Arabnya. Mengutamakan orang lain, iaitu al-litsa. Al-litsa. Saudara, sabar, kita sentiasa lemah lembut, pemaaf, serta menggauli keluarga dengan baik. Jadi saya berusahalah untuk kita tingkatkan, letakkan tingkatan tertinggi bagi kita supaya merasa malu. Kita harus rasa malu kalau kita menipu. Kita harus rasa malu kalau kita tidak dapat melakukan sesuatu yang boleh kita lakukan. Saudara, awas, saudara. Ingatlah, saudara, malu adalah ketika seorang itu merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah SWT. Ingat, saudara, sentiasa rasa malu kalau kita bersikap di luar tabi'i kemanusiaan. Baik, saudara, kita santun pula mutiara kata ini kiriman sahabat saya, Tan Sri Osusukam. Dia kata, seseorang yang merasakan penat atau lelah untuk melakukan solat, itu menunjukkan dalam hatinya memiliki sifat kemunafikan yang teramat. Kalau kita rasa nak buat baik, rasa malas nak solat, itulah antara sifat kemunafikan yang teramat. Saya jangan lupa, 5 waktu kita harus bertempuh sujud. Jangan lupa, saya bila kita sujud itulah kita mengagungkan kebesaran Allah SWT. Kita ini hamba yang terlalu kerdil, saudara. Terlalu kecil kita ni sisi Allah, saudara. Janganlah kita nak membanggakan diri. Sujudlah, saudara. Sujud itu letakkan kepala di atas tikar semayang, kita tunduk dan memperakui. Jangan lupa, saudara. Ini saya sentiasa pesan pada teman-teman. Hidup ini tak berapa lama, saudara. Hidup ini, saya katakan tadi, pertunangannya adalah kematian. Saudara. Dan sementara kita hidup ini, berusahalah untuk kita saling mengingat, berpesan-pesan sama umat, saudara. Dan saya berpesan pada pimpinan negara, lain tak ada. Jangan berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kekhawatiran saya, kalau kita berbelanja wang negara tanpa had, maka negara akan muflis. Saudara Paipon, apa khabar saudara Paipon?
Saudara Muaz Zailan, saudara Mazuki Saad, Hari Yongci, saudara Nasir, saudara Geratung, saudara Zahafil, begitu juga Muhammad Darwin Karim. Saudara, syukur apa yang ada. Betul, saudara. Saudara Marabiah Abdullah. Terima kasih. Baik, saudara, tajuk bicara kita malam ini, pembubaran Parlimen. Sabar dulu. Santun pantun Pak Nazil. Apa kata Pak Nazil? Cantik wajahnya gadis Kak Melah. Pulang ke jeli, bermenung di pintu. Beribadat hanya kepada Allah. Jangan sesekali ia disekutu. Ini Pak Nazil pun mengingatkan teman-teman. Kita sentiasalah beribadat itu hanya kepada Allah. Bukan sama manusia. Saudara, kerana jangan sekali kita menyekutukan Allah SWT. Pak Nazil sentiasa mengingatkan kita. Katanya lagi, melihat sarang di pintu gua, burung terkukur, berlari-lari. Apabila orang dianugerah tua, banyaklah bersyukur, muhasabah diri. Kalau dah diri itu dah dapat mencapai usia warga emas, dah tua, bersyukurlah. Dan sentiasa muhasabah diri. Jangan merasa diri itu hebat, diri dah tua, kita tak menghormati orang lain. Selalu saya katakan, yang tua sentiasalah kita menyayangi yang muda. Jadi terima kasih Pak Nazil, teruskanlah berkarya ya saudara. Baik. Sebelum saya memberi pencerahan tentang pembubaran parlimen dan sebagainya, saya harus mengingatkan anda kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam channel YouTube dan sebagainya, anda harus bertanggungjawab atas suntingan yang anda lakukan. Saya tidak bertanggungjawab sama sekali. Begitu juga dengan kiriman yang anda kirimkan. Sekiranya ia melanggar peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Kementerian Komunikasi, anda juga harus bertanggungjawab. Kerana saya tidak ada kemampuan untuk memantau setiap tulisan maupun suntingan yang anda lakukan. Ini sekadar pencerahan politik yang bermatlamatkan memberi informasi kepada teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Ya saudara, dan kadang-kadang saya ada sedikit memberi ulasan. Itu saja matlamatnya, memberi informasi agar warga kita sentiasa berada di jalan yang benar, saudara. Lebih tak ada, saudara. Dan prinsipnya kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. We must agree to disagree. Dan kiranya saudara mau menyanggah atau mau bertukar-tukar fikiran dengan saya, hantarkan kiriman, gunakanlah bahasa yang harmonis, yang baik-baik, saudara. Sebab kita adalah warga cinta damai. Saudara? Baik. Kedudukan cuaca hari ini, pagi tadi nampak gayanya, seronok saya tengok. Terang benderang. Tapi, masuk saja, selepas saja Zuhur, dia mula suram, temuram. Dan petang tadi, sekitar jam 3 petang, maka hujan. Kuala Lumpur, di seluruh kawasan hujan. Tapi tidaklah mengundang musibah banjir. Saya basah dada Kuala Lumpur. Saya juga menerima kiriman daripada teman saya yang sekarang ini berada di Taiping, Perak. Dalam musim-musim berbulan madu. Sahabat saya ini baru kahwin muda. Sahabat, saya doakan anda bahagia. Rawatlah cinta kasih di Taiping. Memanglah Taiping tu sentiasa hujan. Tapi dia kata hujan di Taiping sejak daripada jam 2 petang sehingga saat ini. Kalau gitu mana kawasan-kawasan lain di Perak pun hujanlah. Ya saudara Azmi, selamat bercanda. Rawatlah cinta kasih anda bersama isteri baru anda. Okey, saudara, selamat musim bulan madu. Baik, saudara. Dalam keadaan begini, saya teringat kata-kata yang pernah digambarkan oleh Dr. Mahathir satu ketika dahulu. Bila dia kata, Arab gila mana nak bagi duit dengan Datuk Seri Najib. Saya teringat kata-kata itu malam musim kempen-kempen dia. Memanglah bila cakap begitu, saya teringat juga dalam filem anak bapa filem apa ke nama filem tu yang anak dia kahwin tu dengan bila ia tompel bapaknya, dia kata Yahudi mabuk mana ni, punya duit banyak. Begitu juga saya nampak Dr. Mahathir dia pernah kata Arab gila mana nak bagi duit banyak-banyak begitu. Tetapi hari ini saudara, ternyata apabila di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur, peguam daripada Shafi & Co, apabila menyoal saksi-saksi daripada AmBank, maka salah seorang saksi itu Encik Yap Wee Kiat
beliau mendedahkan bahawa terdapat transaksi pindahan masuk daripada Kementerian Keuangan Riyadh di negara Arab ke akaun Datuk Seri Najib. Bekas Gubernur Bank Negara Tan Sri Zeti Aziz katanya mengetahui wang tersebut dan menerima sejumlah 100 juta daripada Kerajaan Arab Saudi pada tahun 2011. Jadi sebagai bekas pengarah bukan eksekutif M-Bank, Chia Teck Kwang memberitahu Mahkamah Tinggi beliau memaklumkan kepada Zeti Akhtiar bahawa Datuk Seri Najib akan membuka akaun di bank berkenaan untuk menerima kemasukan wang tersebut. Jadi katanya perkara itu dimaklumkan dalam janji temu empat mata antara dia dengan Tan Sri Zeti. Sebab itu saya nak komen lebih tak boleh. Ini adalah perakuan di mahkamah yang dinyatakan oleh saudara Teck Kwang. Dan dia kata bahawa Zeti tahu. Tiba-tiba sebab itu kita mengatakan selagi perbicaraan Datuk Seri Najib ini tidak membawa ke hadapan kepada Zeti Aziz, saudara Syirul, saudara Samsul dan paling penting Jolo, maka keadaan inilah bertelo-telo saya dalam keadaan dan kita merasakan ada sesuatu yang cuba disembunyikan. Tapi ia akan terdedah sedikit demi sedikit. Saya tak mahu mengulas lebih daripada itu, saudara. Tapi itulah keadaan di mahkamah hari ini bila ada pengesahan bahawa benar Datuk Seri Najib mendapat hadiah daripada Raja Arab. Jadi kalau Tuan Mahathir kata Raja Arab mana yang nak bagi wang sebegitu banyak, terbukti ada suratnya, ada ceknya, ada kemasukan daripada bank di Riyadh. Zeti Aziz tahu benda ini. Sewajarnya beliau juga dipanggil sebagai menjadi saksi. Lebih saya tak nak komen, saudara. Komen lebih-lebih nanti boleh jadi contempt of court. Saudara. Cuma kita masuk segmen hari ini bagaimana ahli parlimen daripada Bayan Baru. Saya ketawa. Jadi saudara Sim Ziyin. Dia minta supaya pemimpin kerajaan harus menumpukan perhatian menyelesaikan masalah telur. Dia kata kekurangan telur yang dialami oleh negara perlu diselesaikan sebelum kita mengadakan pilihan raya umum. Malah katanya dia menyerulah jawatankuasa jihad perangi inflasi supaya jangan asyik memikirkan pilihan raya. Fikirkanlah juga soal telur. Telur ayam lah tu, saudara. Jadi saya kadang-kadang bila tengok kenyataan begitu, saya ketawa, saudara. Dah tak ada cerita lagi dah. Hujan dah tak ada cerita, banjir dah tak ada cerita. Kalau ikut kata kenyataan daripada Siswa Agung DAP, Anthony Loke, dia kata jangan adakan pilihan raya musim perayaan. Musim Deepavali, musim Christmas, musim Hari Raya, musim Haji, tak tahulah musim bila pula. Chinese New Year. Jadi di musim-musim perayaan ini tak boleh diadakan pilihan raya. Habis nak tunggu bila? Kadang-kadang saya ketawa juga dia orang ni, saudara. Lepas satu-satu mencari akal ataupun alasannya. Begitu juga saya mendapat kenyataan media daripada Tan Sri Muhyiddin. Bila dia kata dia mahu kerajaan menangani kehidupan rakyat yang terbeban bagi menghadapi musim banjir. Jadi kita pun tanya juga kat dia. Masa kamu dulu bagaimana pula rakyat terkurung? Rakyat bagaikan hidup terpenjara di rumah, tak boleh keluar. Ekonomi runtuh seruntuh-runtuhnya. Orang hilang pekerjaan. Dan sekarang ni boleh katakan, jangan kena tangani kehidupan rakyat. Baru buat pilihan raya. Jadi sekarang ni, ini yang gambaran yang saya dapat, saudara. Jadi, soalnya, pilihan raya tak boleh diadakan selagi telur tak diselesaikan. Pilihan raya tak boleh diadakan kerana mungkin banjir. Mungkin. Jadi segala kemungkinan menghalang pilihan raya. Kemudian pilihan raya tak boleh diadakan kerana nak sambut Deepavali. Pilihan raya tak boleh diadakan kerana nak sambut Christmas. Pilihan raya tak boleh diadakan kerana kita nak menyambut Tahun Baru Cina. Pilihan raya tak boleh diadakan kerana nak sambut Hari Raya. Pilihan raya tak boleh diadakan kerana nak adakan musim haji. Pilihan raya tak boleh diadakan kerana apa? Ini masalahnya sampai bila mereka terus dalih berdalih. Jadi sekarang ni, saudara, kenyataan PAS pun dah mula melalut juga. Jadi saudara, PAS mengulangi katanya 3 pendirian parti tersebut mengenai politik semasa
dengan mengambil kira faktor situasi negara ketika ini. Jadi katanya tidak wajar Parlimen dibubarkan dalam tempoh terdekat. Itu kata Tan Sri Haji Hadi. Nak sebut Tuan Guru pun saya rasa dah melalut dah sekarang ni. Jadi dia kata mengambil kira faktor pemulihan ekonomi dan jangka musim tengkujuh. Mungkin menyukarkan rakyat serta jentera kerajaan. Kedua, PAS tetap akan meneruskan perbincangan dan rundingan dengan semua pihak termasuk parti-parti politik, pertubuhan bukan kerajaan, ahli akademik dan tokoh masyarakat ke arah menjayakan agenda perpaduan ummah. Jadi kalau dah bersatu semua nanti, barulah boleh diadakan pilihan raya. Pula dah. Ini keadaannya, saudara. Kemudian, pendirian ketiga PAS adalah apa jua keadaan kepentingan negara dan rakyat hendaklah didahulukan. Kita nak buat pilihan raya ni kerana kepentingan rakyat. Kerana kerajaan yang ada hari ini adalah kerajaan yang tidak stabil. Jadi dia kata samping itu, langkah-langkah pemulihan ekonomi yang perlu terus disokong, khususnya melalui bajet 2023. Sekejap kamu kata tak nak sokong bajet, sekejap kata perlu sokong bajet. Jadi rakyat pun nak pening kepala lah dengan apa ni. Tok dalil lah saya kata, saudara. Sebab itu, saudara, hari ini tadi, sekitar jam 2 petang, maka Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi selaku Presiden UMNO mengadakan pertemuan hati ke hati dengan seluruh kepimpinan akar umbi. Ketua bahagian hadir, ketua pemuda bahagian hadir, ketua puteri hadir, ketua wanita hadir, jawatankuasa bahagian hadir dan seluruh jentera Majlis Tinggi termasuk Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Perbincangan dari hati ke hati. Maka tadi Datuk Seri Zahid Hamidi menyampaikan amanatnya. Yang agak menarik, beliau mengatakan ini adalah pertemuan terakhir sebelum kita membubarkan Parlimen. Dalam waktu yang sama, beliau minta supaya pengusi-pengusi perhubungan negeri segera menghantar senarai calon-calon dari setiap bahagian untuk diturunkan sebagai calon dalam pilihan raya yang akan datang. Artinya, jelas pilihan raya akan berlaku. Sebab dia minta sebelum bulan hari Isnin. Cuma saya lihat tadi secara gelak pun ada. Ketawa pun ada. Orang yang selama ini duk balon dari belakang. Presiden tak betul lah, itu tak betul. Hari ini, salam tu, bak kata Zamir Ibrahim lah. Tembuk tangan tu, diciumnya. Kerana inilah musim mereka untuk melobi menjadi calon pilihan raya. Ramai sangat tadi. Tak sempat-sempat berkerumun macam semut mengerumuni gula. Lain tak ada, saudara. Sebab arahan telah dikeluarkan dalam perjumpaan PAS tersebut bahawa semua perhubungan negeri menghantar calon-calon. Jadi mereka yang ada nama tersenarai dalam calon-calon yang... Sebab Datuk Seri Zahid mengatakan dia tak mau terima nama satu calon saja. Ini kadang-kadang pimpinan bahagian dia suka buat begitu. Dia tak satu calon dia. Memaksa pimpinan ibu pejabat UMNO menerima. Tapi kali ini, sekurang-kurangnya 5 nama harus dikemukakan, kata Datuk Seri Zahid. Jadi, saya nak bagi tahu pada Datuk Seri Zahid, satu saja. Inilah masa juga jangan dilupakan sahabat yang setia. Yang selama ini yang dicari-cari dalam meneruskan perjuangan suci ini. Kadang-kadang Datuk Seri, waktu orang berkerumun, salam, cium tangan bagian agak, lupa pula kawan-kawan yang setia. Yang mereka adalah merupakan teman karib, teman setia yang tidak didendang. Jangan begitu, Datuk Seri. This is your time. Inilah masa anda memilih calon-calon. Secara betul tu pembangkang dah goyang ni. Puan Norizan ya. Saudara Syed Ismail mendahului Agong. Bukan. Kita tidak mendahului Agong. Sebab itu tidak menyebutkan tarikhnya. Tarikh hanya akan ditetapkan oleh Duli Yang Maulid Pertuan Agong setelah baginda bersetuju untuk pembubaran Parlimen ini. Cuma saya nak berpesan pada Presiden dalam memilih calon-calon ini yang akan diturunkan bertanding, sebab beliau cuma minta, bukan dia mendahului Agong, tidak. Adakah meminta senarai calon itu mendahului Agong? Tidak, ini sebagai persiapan.
dalam persiapan kita untuk memilih calon-calon, saya pesan pada Datuk Seri Zahid, jangan lupa pada teman-teman yang setia, yang selama ini beliau cari-cari untuk meneruskan perjuangan suci ini. Saya masih ingat lagi, mendengung lagi lagu itu. Selama ini ku cari-cari teman yang sejati, berhati mulia dalam meneruskan perjuangan suci ini. Inilah masanya. Sebab sekarang ini, ramai saya tengok tadi. Saya perhati dari jauh, saudara. Saya tak mau rapat ke depan sebab hari ini adalah pertemuan semua 191 bahagian. Semua hadir. Termasuk daripada Sabah pun hadir. Mencium lah, Tok Sri, you are the best lah, gini apa semua. Inilah masanya beliau harus mengkaji satu persatu. Jangan diketepikan. Saya kenal antara kawan-kawan kita di Johor. Jangan lupa Tok Sri. Orang Pasir Gudang tu. Jangan lupa teman kita di Kelantan. Ada 2-3 orang tu. Yang selama ini mereka adalah antara wira-wira yang tidak didendang. Begitu juga di Perak. Saya melihat ada teman kita yang wajar daripada luar negeri patutnya diturunkan bertanding ke Parlimen. Ada teman-teman kita di Kedah. Saudara, Datuk Seri. Kadang-kadang mereka yang selama ini mengaku baik. Tapi di belakang menikam secara halus. Itu saja. Saya cuma mengingatkan. Jadi dalam perjumpaan khas tadi, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menyatakan bahawa masanya sudah tiba. Bila tak tahu lagi. Dia tak menafikan bila wartawan bertanya dengan dia, dia kata tunggulah. Sebab sepatutnya semalam dia menghadap Duli Yang Bertuan Agong. Tapi Duli Yang Bertuan Agong tak ada. Berada di luar negeri. Kabarnya, ini kabarnya saudara. Duli Yang Bertuan Agong mungkin memperkenankan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri menghadap pada hari Khamis. Selalunya begitulah saudara. Sepatutnya hari Rabu, harina besok. Tetapi kerana bila Parlimen bersidang, lazimnya disebabkan kita tidak mempunyai ahli-ahli Parlimen yang mencukupi. Maka Kabinet tidak akan mengadakan mesyuaratnya pada hari Rabu. Maka dianjak pada hari Jumaat. Sebelum mesyuarat Kabinet, maka kebiasaannya semestinya Yang Amat Berhormat Perdana Menteri akan menghadap Duli Yang Mulia Bertuan Agong. Jadi dia akan menghadap pada hari Khamis anggarannya. Dan waktu itu beliau akan menceritakan apa yang akan diputuskan dalam mesyuarat Kabinet, apa yang telah dilaksanakan. Dan itulah waktunya beliau akan memohon perkenan Duli Yang Mulia Yang di-Pertuan Agong untuk membubarkan Parlimen. Besar kemungkinan, maka pada hari Jumaat, lepas sidang Kabinet, bolehlah buat pengumuman. Mungkin, saudara. Ada teman-teman bertanya dengan saya, bagaimana dengan jadual untuk membentangkan bajet yang juga dijadualkan pada hari Jumaat, itu 7 hari bulan. So, saya menyatakan kepada mereka bahawa jangan lupa jadual persidangan Dewan Rakyat sepatutnya semalam 3 hari bulan Oktober, maka kerajaan pimpinan Datuk Seri Ismail Sabri membentangkan bajet tambahan, supplementary budget. Tapi itu tidak dilakukan. Kenapa? Bila ini tidak dilakukan, artinya tentulah Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yakin bajet tersebut akan ditolak. Kalau bajet itu ditolak, maka tentulah runtuh kerajaan itu. Kalau ini berlaku, maka akan jadi mageran. Bukan terus pilihan raya pula. Runtuh kerajaan, maka kalau tuanku tengok benda begitu, pastilah akan terpaksa diadakan mageran. Saudara. Dan kalau begitu juga pada 7 hari bulan. Untuk membentangkan bajet pada 7 hari bulan, apakah akan disokong? Sebab Datuk Seri Anwar Ibrahim awal-awal dah bagi tahu bahawa ahli-ahli Parlimen daripada Parti Keadilan. Saudara, jika bajet itu dilihat tidak menguntungkan alasannya rakyatlah, tidak menguntungkan pimpinan daripada parti-parti yang lain, hanya menguntungkan UMNO Barisan Nasional, maka mereka akan menolak. Bajet yang akan dibentangkan tentulah bajet yang penuh dengan gula-gula, sebab dah dekat pilihan raya. Kemudian selain daripada Datuk Seri Anwar Ibrahim, Lim Guan Eng selaku pengerusi DAP juga telah menyatakan bahawa mereka akan menolak. Dan paling semalam saya dah katakan
bahawa Tan Sri Muhyiddin juga memperakui bahawa partinya akan menolak bajet. Yang saya katakan macam mana nak tolak bajet sedangkan itu bajet yang dibentangkan oleh kerajaan. Datuk Lokman kata hybrid. Bagi saya inherit kerajaan Perikatan Nasional 2.0. Kalau itu suasananya. Jadi saya melihat daripada kecoh-kecoh di Parlimen, maka Datuk Seri Ismail Sabri, saya rasa kalau saya jadi beliau pun tentulah akan membubarkan Parlimen jalan yang terbaik. Tapi sekarang ini beliau tidak boleh mengumumkan. Mesti orang tanya dengan saya, kenapa tak umumkan sekarang? Tak boleh. Selagi Duli Yang Maha yang di Pertuan Agong memperkenankan. Selagi tidak ada perkenan tuanku, tak boleh. Itu hak mutlak. Kuasa agung. Jangan sesiapa nak memandai-mandai. Sebab itu tadi, Presiden UMNO dalam ucapannya, beliau menyatakan bahawa masa sudah tiba. Tapi bila tak tahu. Kena tak baguslah. Trouble dalam tahun itu yang UMNO nakkan. Apa ni? Saudara Jaka Linglung. Tak baguslah. TRB terbubar. Kalau terbubar dengan sendirinya kerana ditolak dalam bajet itu, memang tak baiklah. Jadi sebelum itu. Dan bagi saya lah, tidak ada keperluan pun pembentangan bajet. Sebab, bagaimana kata Penny Speaker, apabila dibentangkan bajet, katalah bajet ini diluluskan. Bagi kerajaan yang baru selepas pilihan raya akan datang, dia terpaksa membentangkan semula bajet itu. Jadi apakah kerajaan yang akan datang itu bersedia untuk meneruskan segala apa yang terkandung dalam bajet tersebut. Jadi sebab saya katakan tidak ada keperluan. Itu keadaannya. Cuma saya melihat daripada ketiadaan pembentangan bajet. Saudara Asri Yusof, ini bukan hujung pak belalang. Ini fakta kerana dalam jadual Dewan Rakyat mengatakan bahawa mesti mereka akan membentangkan supplementary budget ataupun bajet tambahan. Ini penting sebab duit dah pakai. Tidak dibawa semalam. Saya berbual dengan seorang wakil rakyat. Tengah hari tadi, salah seorang ahli parlimen, tak perlulah sebut namanya. Saya bertanya dengan beliau sekali lagi. Saya kata, YB, kenapa apa ni supplementary budget? Tak ada. Dia kata, tak ada. Kita tunggu juga. Kenapa Tuan Wabi tunggu? Kita tunggu nak balon lah, dia kata. Jadi artinya mungkin Yang Amat Berhormat Perdana Menteri melihat kalau bentang pun bajet suplementary ni, duk kena balon, baik tak payah bentang. Terus sajalah dengan pembubaran Parlimen. Dan juga Perdana Menteri telah mengesahkan. Dia mengesahkan bahawa beliau akan menghadap Duli Yang Maha Mulia Pertuan Agong pada hari Khamis. Saudara. Jadi pertamanya, ya alasan biasalah saudara. Dia akan membentangkan segala keputusan dalam mesyuarat kabinet. Dan itu kebiasaannya. Dan soal ini termasuklah juga dengan memohon perkenan tuanku. Dan beliau juga tidak boleh mengatasi kuasa agung. Sehingga telah dapat, maka barulah dibentangkan saudara. Dalam keadaan begini, saya melihat kenyataan, ini berjiwa besarnya Presiden UMNO. Presiden UMNO kata, kita nak mengharapkan kalau boleh PAS, nak bersama dengan UMNO, boleh. Tapi dengan 3 syarat, iaitu memutuskan, serta mufarakah, bercerai terus dengan PBM. Kalau 3 permintaan itu disantuni, kata Datuk Seri Zahid, maka UMNO sendiri akan mengadakan himpunan besar-besaran dengan PAS. Tapi bagi saya, it is too late already. Masa sudah pun berlalu, tidak mampu lagi untuk kita mengundurkan. Walaupun PAS mengatakan dia tetap mahu dengan UMNO. Tapi dalam waktu yang sama, ini menurut daripada Musyidul Ampas, Datuk Hashim Jassin, dia kata dia tidak juga dengan Perikatan Nasional. Ini saya nampak benda yang agak pelik. Nak berkawan dengan UMNO, mahu UMNO berkawan dengan PBM. Tapi waktu yang sama, tak ada pula kata PAS nak berkawan dengan Parti Amanah. Jadi saya rasa ini tidak akan berlaku. Tentulah dalam suasana hari ini, pilihan dekat, tidak akan ada jalinan. Saya sempat juga tadi berbual dengan Datuk Mat Said dari Terengganu. Ini Datuk Mat Said, dia cakap terus terang, dia kata, UMNO di Terengganu jelas. Tak ada lagi ya. Begitu juga saya melihat pemikiran Datuk Jazlan.
Ketua Perhubungan UMNO Kelantan. Beliau telah pun hantar pun dah semalam kepada Presiden UMNO senarai calon-calon yang akan diturunkan bertanding. Jika itu telah dilakukan, artinya saudara, Kelantan tidak akan berundur. Jadi kerti tak adalah mau pekat nasional. Jadi saya gelak jugalah. Bila timbalan Presiden PAS, Tuan Ibrahim Tuan Aman, dia kata UMNO ni meletakkan syarat ni berat, dia kata. Kalau tak memenuhi syarat itu tak jadi. Ya. Jadi kita kata seboleh mungkin. Kalau boleh nak pakatlah 3 parti. Tapi kalau tak boleh nak buat macam mana? Itu kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Jadi dalam keadaan-keadaan sekarang ini, saya melihat, sebagaimana yang saya katakan, bahawa PAS besar kemungkinan bakal mengalami kemerosotan yang paling teruk untuk pilihan raya kali ini. Untuk negeri di Pantai Barat, saya tidak nampak. Kalau ikut dari segi daftar, dari segi big data ataupun data besar yang saya ada sekarang ni, Kedah belum pasti PAS boleh menang. Wak Ima untuk 1 kerusi pun parlimen. Betul. Sekarang ni PAS ada di di kawasan PAS yang dia menang itu hari, antaranya di kawasan, ada 3 kawasan. Tapi ketiga-tiga kawasan tu saya tidak nampak. Saya tak nampak. Kerana sekarang ini Amanah begitu hebat menyerang PAS. Kalau berlaku pertembungan Amanah, berlaku pertembungan PAS, UMNO di tengah-tengah, yakin saya tentulah UMNO akan memperoleh kemenangan. Kerana undi mereka berpecah. Sebab waktu pilihan raya yang lalu, terdapat juga calon-calon yang dimenangi oleh PAS itu, di mana Amanah tidak bertanding. Kali ini kalau bertanding 3. Dan itu tak termasuk lagi lah kemungkinan parti yang lain. Besar juga kemungkinan katanya bersatu juga akan meletakkan calon. Teruskanlah letaklah seramai mungkin calon yang anda mampu. Sebab undi untuk UMNO kekal. Saya melihat serangan macam apa yang dibuat Dr. Ismail dengan Mahfuz. Mereka sudah pemula menjelajah ke seluruh negeri Kedah. Itu gambaran saya. Di Kedah, saya tidak nampak. Jadi kalau Kedah itu berlaku kemerosotan yang begitu teruk pada parti PAS, macam mana nak menang di kawasan Pantai Barat? Kedah, Perlis, Perak, di Selangor, wilayah persekutuan jauh sekali lah saudara. Di Melaka, di Negeri Sembilan, Wak Ima di Pahang, maupun di Johor dan Sabah. Kalau PAS, yang mungkin calon-calon PAS yang ada, yang mungkin mereka nak mempertahankan, cuma ada di kawasan di negeri Terengganu dan di negeri Kelantan. Tetapi di Kelantan, dapatan saya dengan serangan yang begitu hebat dilakukan oleh Datuk Usyam dalam segmen Save Kelantannya. Wah, hebat saudara. Malahan, dapatan saya ramai ahli-ahli PAS, warga-warga PAS yang telah pun mengisytiharkan dirinya keluar daripada parti PAS. Ada yang dah menjadi ahli PAS lebih 60 tahun, ada yang jadi ahli PAS lebih 30 tahun, 40 tahun. Dia kata dengan relanya, dia kata cukup dah. Mereka tak mahu lagi untuk bernaung di bawah parti PAS. Ini di Kelantan saya. Kota Baru, tak usah ceritalah. Memang wuyup saya nampak. Begitu juga di kawasan-kawasan lain. Kalau nak menang pun mungkinlah Nik Abdul bolehlah tahan sikit. Tapi kawasan Tumpat sendiri pun, nak bertanding di mana? Saya menjangkakan bahawa PAS kali ini paling maksima. Saudara boleh rekod supaya kita boleh berhujah selepas pilihan raya nanti, PAS cuma mungkin dapat 9 kerusi saja. Campuran untuk di Kelantan dan Terengganu. Di Terengganu juga saya melihat Datuk Mat Said begitu lebih yakin kali ini. Dan kerana saya bagi contohlah antara kawasan Dewan Negeri. Tadi saya jumpa juga dengan timbalan ketua bahagian di Ulu Terengganu. Dia kata macam ke kursi Dewan Undangan Negeri Gucik. Yang UMNO kalah cuma 4 undi saja. Cuma 4 undi. Tapi sekarang rakyat sudah tersedar. Silapnya jangan tanya pada UMNO. Silapnya pada pimpinan PAS itu sendiri. Selepas mereka diberi kuasa. Setelah mereka berada dalam kerajaan. Sebab mereka membentuk kerajaan. Di Kelantan, di Terengganu dan menjadi menteri di pusat. Tidak nampak jasa-jasa yang dilakukan. Saya melihat juga unjuran waktu zaman Datuk Asri dulu.
Waktu zaman Allahyarham Datuk Asri Haji Muda, dia jadi Menteri Pertanian. Saudara, beliau mengusahakan terusan ke Mubu, kemudian banyak kawasan-kawasan pertanian yang dibuka, warga-warga Felda. Beliau sendiri hadir untuk berkempen, untuk menambahkan ahli PAS di kawasan-kawasan Felda, di kawasan-kawasan Fekra. Tapi ini tidak dilakukan oleh pimpinan PAS yang menjadi menteri. Kita ada macam Datuk Idris Ahmad, sahabat saya. Beliau dulu pernah menjadi ahli parlimen kawasan Bukit Gantang. Tapi beliau kalah dalam pilihan yang lalu dan dilantik sebagai senator, menjadi menteri di Jabatan Perdana Menteri. Saya nampak keadaan berkeceramuk. Sedangkan kalau dimainkan balik ucapannya, bagi kita 5 hari, kita akan selesaikan masalah-masalah yang menyangkut soal Islam ini. Sekarang ni beliau jadi menteri di Jabatan Agama Islam. Menteri Jabatan Perdana Menteri yang menjaga agama Islam. Tak terdengar sepatah pun kenyataan-kenyataan beliau yang dilihat membela Islam. Malahan rakyat juga, umat Islam juga mula berfikir, apa pula ni? Menteri mengatakan bahawa ibadat mengerjakan haji pun seolah-olah bukan kewajipan. Ini satu kenyataan yang orang pun tersentak. Benarlah kalau untuk bergolok bergadai itu susahlah. Tapi tidak boleh nak diterjemahkan mengerjakan ibadat haji itu bukan kewajipan. Saudara, begitu juga penambahan isu perjudian gagal ditangani. Di Kedah apatah lagi, saya dah bercakap dah. Kalau mengatakan kita akan selesaikan masalah ni, di Kedah kerajaan PAS. Menteri besarnya daripada PAS. Tapi tidak mampu menghalang penjualan arak yang begitu besar-besaran di Perlis. Bukan di Perlis, di Langkawi. Macam mana? Kalaupun tak boleh, tapi harus disuarakan. Ini orang kata cakap tak sepa fikir. Sebab itu mereka, saya melihat, PAS akan mengalami kemerosotan pengundi. Tambah-tambahan lagi, apabila pimpinan mereka menjadi menteri, dilihat sombong, angkuh. Kenyataan-kenyataan yang dilontarkan, rakyat semakin jelik. Kita mengharapkan orang yang berlatar belakangkan agama ni, kalau dia berucap, tentulah dengan keadaan yang penuh berhemah. Ini tidak, saudara. Malahan tadi saya terkejut juga. Haji Hadi masih lagi. Dia tak lari daripada kenyataan membinatangkan sama manusia. Dia kata, PAS kali ini akan berjalan seperti seorang musafir yang akan berhadapan dengan anjing dan serigala di padang pasir. Jadi peimbalan yang dilakukan oleh seorang pimpinan yang tertinggi, saudara, sepatutnya carilah jalan. Saya boleh, apakah salahnya bila mengatakan kalau inilah berlaku, PAS ini, UMNO tak sudi, kami terpaksa juga berjalan juga dengan Perikatan Nasional sebab kita berjanji, kita harus menepati janji, ikatan persahabatan dikukuhkan. Anggaplah kami ini berjalan di tengah padang pasir seperti seorang musafir. Kalau kami ditinggalkan. Lebih baik, ini sebut pula lagi yang akan berhadapan dengan anjing dan serigala. Kenapa begitu? Kenapa ditekuk tambah dengan keadaan-keadaan yang menggambarkan tidak baik? Itu yang saya lihat apa yang berlaku di negeri-negeri di mana PAS. Memang rakyat Kelantan pun dah awal-awal bagi tahu. Untuk kali ini penolakan besar-besaran. Tambah pula dapat timbalan Menteri Besar Kelantan daripada PAS. Allah, kalau dia bercakap orang jelik. Bertambah lagi jelik orang mendengarnya, saudara. Isu air tak selesai. Apakah rakyat Kelantan masih lagi nak dihidangkan dengan air yang seperti teh tarik di Kelantan? Sedangkan janji Presiden UMNO. Ini kena jelas, saudara. Datuk Seri Zahid Hamidi berjanji seandainya Kelantan perintah oleh UMNO Barisan Nasional, antara isu utama yang akan ditangani, to be addressed, itu saya dengar semalam. Waktu saya bertemu dengan Datuk Seri Zahid Hamidi, dia kata antaranya target UMNO Barisan Nasional di Kelantan adalah untuk menyelesaikan masalah air yang berlarutan berpuluh tahun. Sampai bila rakyat Kelantan nak dihidangkan dengan air yang sekuhu itu? Jadi artinya, saudara Mano Ahmad, 9 tahun isu air, isu banjir. Jadi ini yang akan ditangani oleh UMNO Barisan Nasional seandainya rakyat Kelantan
memilih UMNO Barisan Nasional kali ini. Di Kelantan tak adalah nak kata parti itu parti ini. Saya nampak untuk keadilan sukar. Walaupun sahabat saya, Dato' Spardi, beliau selaku Ketua Perhubungan, keadilan di Kelantan, saya nampak keadilan masih belum lagi mantap. Walaupun mereka pernah menang, saudara. Adalah dulu pernah menang di Ketereh. Tak silap saya, Saudara Aziz menentang Tan Sri Anwar Musa, maka Saudara Aziz menang di Ketereh waktu itu. Tapi kali ini saya lihat UMNO akan berdepan dengan PAS, maka besar kemungkinan. Sebab itu saya melihat pimpinan PAS juga seolah-olah berada dalam seperti cacing kepanasan. Kerana mereka akan mengalami hakikat yang paling teruk. Inilah dapatan saya, saudara. Saya berhubung dengan teman-teman di Kelantan. Apatah lagi tadi berjumpa. Memanglah, saya tidak nafikan, saudara. Apabila saya berjumpa dengan warga UMNO Kelantan, mereka mestilah bertambah keyakinan mereka. Tetapi dapatan saya bukan hanya di kalangan warga UMNO. Ini di kalangan warga yang selama hari ini yang begitu mempertahankan PAS. Isu macam mana tanah, macam mana rumah kena roboh. Saya ingat perobohan rumah itu puncanya antara sebab apabila UMNO tewas adalah di kawasan Bukit Berembang. Jangan lupa, bila berlaku perobohan rumah, maka doa orang yang dizalimi. Jalan tanah atas apa? Saya ingat dalam 2 bulan lepas, saya pernah memberi pencerahan. Apa yang berlaku, bagaimana penduduk, rumah mereka dirobohkan. Dan bila lihat wajah makcik yang usia saya ingat dalam 60 tahun, 70 tahun tu, sedih. Dan gambar itu bukan gambar yang baik untuk PAS. Ini adalah seolah-olah menjeruk hati dan perasaan rakyat. Saya memberi gambaran ini secara di Kelantan. Di Terengganu sebab itu awal-awal lagi, Menteri Besarnya, Dato' Samsuri, cuba mengatakan bahawa manifesto ataupun bajet yang akan dibentangkan oleh kerajaan di Terengganu, bahawa pimpinannya akan memberi banyak faedah kepada rakyat Terengganu. Cuma persoalannya kenapa sekarang? Kenapa sekarang? Sedangkan anda dah memimpin Terengganu begitu lama. Bukan tak ada duit. Terengganu mendapat wang daripada royalti minyak. Begitu juga di Kelantan. Rakyat Kelantan pun bertanya mana perginya 400 lebih juta yang diperolehi sejak waktu zaman kerajaan Pakatan Harapan lagi. Bukan tak dapat. Dapat daripada hasil daripada minyak Petronas. Ini yang saya lihat bahawa besar kemungkinan PAS akan tumbang di Kelantan selepas lebih 30 tahun menguasai ini. Saudara Raymond, janganlah sokong kerajaan penyamun. Kerajaan mana yang penyamun? Saudara tidak boleh mengatakan kerajaan penyamun, saudara. Apabila saudara menuduh kerajaan penyamun, you are against the state. Itu satu statement yang saya lihat boleh melanggar dari segi peradaban dan sistem komunikasi. You boleh katakan kerajaan yang dipimpin ataupun pemimpin yang memimpin kerajaan, dia pemimpin itu yang penyamun, boleh. Tapi bila saudara mengatakan kerajaan penyamun, salah. Saya sendiri tak kata kerajaan PAS penyamun. Saya sendiri tak kata kerajaan PKR penyamun. Masing-masing ada kerajaan, tak boleh saudara. Kerajaan tetap kerajaan. Dalam sistem politik hari ini, mereka yang menjawat jawatan sebagai Menteri Besar hanya sebagai ketua kerajaan. Jadi kalau kata kerajaan penyamun, ketua kerajaan yang mana yang penyamun? Tapi jangan kata kerajaan penyamun, saudara. Saya ingin menasihatkan. Mana? Kerajaan mana ni? Saudara mana? Kerajaan, saya tengok. Doha. Saudara Haris Bank, Supardi bukan lagi pengurusi PKR Kelantan. Lah ni Yang Berhormat Nek Nazmi dilantik. Jadi kalau itu keadaannya, Nek Nazmi memanglah dia asal daripada orang Kelantan. Tapi bertanding Setiawangsa ke Wangsa Maju. Saudara? Dan kalau dia nak balik ke Kelantan, ini yang saya rasakan bahawa PKR bukanlah sesuatu yang solid di Kelantan. Masih lagi tercari-cari sebagaimana di Sabah. Sabah, Sarawak, PKR masih sukar untuk menembusi. Sebab itu ada wakil rakyatnya yang melompat lagi. Begitu juga di Kelantan. PKR cuma saya nampak dia boleh bertahan di Pulau Pinang. Bolehlah di beberapa kawasan di negeri Kedah dan juga di Selangor. Tapi untuk PKR menggapai keyakinan warga di Johor,
Saya nampak dapatan saya tak ada. Tak ada saya. Betul. Mengatakan Mazli Malik dan sebagainya. Tapi bila... Nah, ini keadaannya saudara. Apabila tambah-tambah lagi, tiba-tiba saya pun terkejut juga. Apabila Datuk Seri Anwar Ibrahim, tiba-tiba beliau mengumumkan, menyatakan bahawa ada usaha untuk pengurangan tol. Isu tol ni dimainkan lagi. Cuba dimainkan. Rakyat dah jelek. Sepatutnya tak payah disentuh isu tol ni. Isu tol ini membara di hati rakyat. Lebih-lebih lagi kawasan Mazli Malik. Jangan lupa bila Mazli Malik kata kalaulah kita memerintah nanti Pakatan Harapan keadilan menang, maka tol Simpang Renggam itu dihapuskan. Kalau bayar juga, datanglah ke pejabat saya akan bayar harga tol. Ini saudara, bahaya ni. Isu tol tak boleh dimainkan lagi. Tapi saya nampak wewenang Datuk Seri Anwar Ibrahim masih lagi melihat. Dan isu tol ini dia tak mencakupi soal rakyat bawahan. Ini cuma rakyat yang menggunakan kereta. Berapa ramai rakyat marhain yang menggunakan kenderaan kereta. Sedangkan kita tahu perjuangan Parti Keadilan melalui reformasinya untuk rakyat marhain. Jadi kalau itu dimainkan tidak mendatangkan, tak ada faedah pun. Tak boleh. Kalau nak katakan peneroka Felda, nak bercakap soal tol. Orang kampung nak cerita pasal tol. Mereka tak ambil kisah. Yang mereka mahu macam mana yang Datuk Seri Anwar Ibrahim cuba lakukan di Parlimen semalam. Dan hari ini, bercakap soal kemiskinan, barang yang semakin meningkat, kehidupan rakyat yang semakin tertekan. This is the best issue. Dalam saat-saat negara kita menghadapi suasana ekonomi yang cukup murung. Jadi, saudara sepatutnya halakan tunjuk. Saya setuju bila Datuk Seri Anwar Ibrahim mengatakan Tengku Zafrul tak ambil kisah pun. Bila wang ringgit Malaysia merudum, dia buat memang tak tahu. Itu memang satu isu yang baik. Tapi bila disentuh soal tol, saya geleng kepala. Kenapakah para penasihat Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak boleh bercakap? Jangan sentuh soal tol. Tol ini selalu sensitif bagi rakyat yang ditipu oleh Mazli Malik. Ini cerita benar, saudara. Dr. Mazli nak marah kat saya pun marahlah. Saya bukan tak kenal beliau. Tapi saya kata pendek ni memang ligat dalam menipu. Kalau tak ada, kalau bayar tol, datanglah ke pejabat saya. Berapa ramai orang bayar tol? Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim, saya menyarankan. Dan yang paling penting sekarang ni, berhentilah dari mengutarakan ucapan-ucapan yang penuh retorika dan tidak melambang daripada seorang statesman. Isu nak terajang, isu nak kau berlangkung, itu dihentikan. Nyatakan sesuatu sebab beliau dilihat sebagai pejuang rakyat. Dan teman-teman jangan ikut Rafizi. Rafizi ni dia tak lebih daripada kelentung. Lepas satu kelentung. Dan ini bukan menggambarkan seorang timbalan presiden. Timbalan presiden tengok Datuk Mat Hassan. Tak ada pula nak dedah itu, nak dedah ini. Saya nak bagi tahu, hidup ni jangan lebih baik jadi garam, jangan jadi langau. Kita orang kampung. Ini bicara seorang timbalan presiden. Dan sebagai presiden, membentangkan apa nak buat. Apa dia punya visinya. Orang nak marah-marahlah. Dan ini keadaan sekarang ni, saya melihat bahawa apa yang berlaku sekarang ini, dalam musim-musim pemilihan ni. Malahan sekarang ni, PBM, kalau nak sebut PBM, saya rasa sukar untuk PBM mendapat mana-mana kursi. Malahan ahli dia, 2 ahli parlimen yang terbaru itu, Santara dan Xavier dah melompat. Sekarang ni daripada parti PBM yang mengikut Zuraidah Mak Lampir ni 6 orang ahli parlimen. Jadi apakah mereka hilang keyakinan lagi? Sudah hilang keyakinan pada parti PBM, Parti Bersatu. Dan memanglah Parti Bangsa Malaysia ni saya tak nampak ada cahaya. Di ujung terowong tu tak ada cahaya. Terus terang saya katakan. Ini Mak Lampir nak bertanding mana pun bertandinglah. Saya tidak nampak. Begitu juga macam Xavier. Kalau Xavier boleh bertanding di Kuala Langat, kalau boleh benang, bolehlah. Yang nak taruh tak boleh, kita orang Islam, saudara. Tapi saya kata kalau siapa nak bincang dengan saya, kalau Xavier boleh menang di Kuala Langat, mari kita. Saya belanjalah minum makan tengah hari lah, nasi berani. Kalau boleh Xavier boleh mempertahankan. Saya tak nampak. Sebab dia pun sendiri tidak menjaga orang. Dan saya nak berpesan pada teman-teman yang teringin sangat nak jadi wakil rakyat. Teringin sangat nak jadi ahli parlimen. Anda perlu ingat,
kesanggupan anda untuk sentiasa mendampingi rakyat, sentiasa memperjuangkan persoalan rakyat. Bukan dah dilantik sebagai wabi, hilang. Ini saya dapat teman-teman daripada Sepang yang terlupa semalam nak minta supaya biar Datuk Najib datang ke Parlimen dengan keadaan bergari dan sebagainya. Sedangkan rakyat Sepang dah menyampah kerana tak dapat muka. Heboh dekat Parlimen. Sidang Parlimen bercakap dan cakapnya menyakiti hati. Oh, warga Sepang tidak akan menerima lagi. Ini dapatan saya. Begitu juga macam Xavier. Jauh sekali macam Santara. Orang dalam keadaan terkepung. Hidup terkurung dalam keadaan musim PKP. Dia berada di luar negeri. Menteri. Atau timbalan menteri. Jadi saya tak nampak. Xavier boleh menang ke? Begitu juga dengan Larry Seng di Julau. Muhammadiyah ke tapi apatah lagi. Naik kereta api lah daripada Sabah ke Kuala Lumpur nanti. Ini keadaan saya. Saya kadang-kadang tengok kawan ni saya lucu. Apabila melihat pertemuan itu. Jadi sebab itu saya katakan, PAS dijangka bakal mengalami kehilangan banyak kerusi di Kelantan. Ini bukan saya kata saya. Malah ada juga pengkaji-pengkaji. Dan menambah menyulitkan lagi apabila dua DUN itu di Ampang Putra dan kawasan Parlimen Rantau Panjang. Kerana dulu PAS menangi dengan majoriti 348 undi. Saya. Manakala di Wakaf Baru Tumpat 387 undi. Masa pilihan raya waktu itu serangan begitu hebat terhadap UMNO Barisan Nasional. Dan kini kedengaran cakap-cakap rakyat Kelantan yang mendakwa mereka sudah muak dengan pentadbiran PAS dan mahu membuat perubahan untuk menukar tampuk kepimpinan yang terkenal dengan julukan membangun bersama Islam kepada kerajaan baru. Ini, saya cuma nak pesan pada teman-teman, satu saja. Jangan tuduh kerajaan itu, kerajaan ini dan sebagainya. Jangan. Itu bertentangan, melanggar undang-undang negara. Negara kita tak boleh berkata kerajaan Malaysia ni kerajaan rasuah. Tak boleh. Kalau saudara nak mengatakan ada pemimpin dalam kerajaan yang terlibat dalam rasuah, okey. Tak ada masalah. Kalau nak katakan ada pemimpin UMNO yang tak jaga kawasan, yang mengenyangkan perut mereka saja, mengenyangkan tembuluk mereka. Okey. Tapi nak tuduh parti UMNO tak boleh, saudara. Tak seharusnya begitu. Jangan rumah itu kita tuduh. Saya tak pernah menuduh pun parti PAS dengan tuduhan yang bukan-bukan. Cuma pimpinan PAS di Kelantan sudah semakin dihindari oleh rakyat Kelantan sendiri. Saya dengar juga, bila turun ke Kelantan ada demo kecek je besar. Kecek tu berbicara lah. Ada kecek, tak ada dah lah ni. Anak-anak muda pun tak nak balik dah. Kalau PAS orang tu, dia kata. Tapi kalau UMNO menurunkan muka-muka baru yang diyakini, mereka akan kembali untuk menyelamatkan Kelantan dan membela rakyat Kelantan. Sekarang dalam keadaan sekarang ni jangan dinafikan. Kelantan antara negeri yang masalah air yang paling besar. Saudara, mood PRU 15 kali ini pastinya berbeza. Ditambah pula dengan kehadiran pengundi 18 tahun yang menjadi pemilih paling utama. Dan mereka adalah antara kingmaker di Kelantan. Jadi, apabila UMNO memanfaatkan perjuangan terhadap rakyat Kelantan, maka inilah saya katakan sebagai peluang yang terhidang. Tapi asalkan calon itu biarlah calon yang mesra rakyat. Bukan calon yang cah keting. Bukan calon yang dibenci oleh rakyat. PAS tak boleh memandang lekeh dengan angin perubahan ini. Jangan duk cakap, oh tak apa, kita menang. Tak adalah, saudara. Itu gambaran yang saya dapat, saudara. Dan sesuatu yang agak menggembirakan saya pada hari ini apabila Presiden UMNO mengumumkan secara terbuka bahawa pertama sekali beliau setuju untuk meletakkan 30% calon-calon ini terdiri daripada kalangan wanita. Bukan wanita UMNO, saudara. Wanita itu termasuklah puteri UMNO, wanita yang berkarya, wanita UMNO, wanita MCA, wanita MIC. Jadi dalam kumpulan wanita itu ada 30%. Fair lah begitu, saudara. Jadi kalau wanita itu bukannya pergerakan ketua daripada ahli daripada pemimpin pergerakan wanita saja. Satu. Yang kedua, pimpinan muda, wajah-wajah baru. Cuma saya nak mengingatkan presidennya, itu saja. Dalam keadaan begini, pastikan yang dicalonkan itu adalah teman-teman sejati yang berhati mulia, yang mau meneruskan arena perjuangan ini demi agama, bangsa tanah air yang tidak lagi mahu mengeksorsasikan dirinya
dengan kepelbagaian kebejatan. Saudara, dan alhamdulillah Datuk Seri Presiden sudah pun usai masalah dia yang dituduh begitu begini, terbukti mahkamah mengatakan tak bersalah, tak ada prima facie, dan beliau akan menghadapi satu lagi perbicaraan di Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur dalam isu Yayasan Akabudi, sebuah yayasan yang diasaskan dengan wang ringgitnya sendiri, bukan yayasan itu macam yayasan Islam dan sebagainya daripada derma orang, tidak, saudara. Jadi pada Datuk Seri Presiden, sekali lagi saya mengingatkan, letaklah calon-calon yang terdiri daripada kalangan mereka sahabat setia, sehati, yang sebagai wira yang tidak didendangkan. Kita jumpa lagi malam besok. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat malam.